Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, sekali lagi kita berjumpa pada pagi ini di dalam siri Tadabbur Harian. Hari ini insyaAllah kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-94. Kita akan melihat kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala daripada surah An-Nisa ayat 95 sehingga ayat 101. Insya-Allah. Hari ini moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita sedikit kefahaman daripada Al-Quran. Moga-moga kita akan terpandu dengan Al-Quran. Moga-moga hidup kita ini tidak jauh daripada Al-Quran sentiasanya. Allah Subhanahu wa taala telah berikan Quran kepada kita menjadi panduan kepada kita. Sepatutnya kita memahaminya, kita belajar, dan insya-Allah usaha sedikit ini akan kita harapkan akan menjadi panduan, akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan guidance daripadanya. Insya-Allah hari ini muka surat 94 insya-Allah muka surat yang ke-94. Apakah kandungan daripada ayat ini? Ayat ini akan menceritakan kepada kita, muka surat ini menceritakan kepada kita tentang al-jihad, iaitu pahala yang Allah Ta'ala sediakan kepada orang-orang yang berjihad, dan juga beberapa perkara tentang jihad, dan juga perkara yang kedua ialah tentang hijrah, iaitu keperluan kepada seorang Muslim ini untuk berhijrah, dan yang ketiganya beberapa kebenaran ataupun beberapa rukhsah yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang berhijrah ataupun berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang berkepentingan untuk berlayar, untuk bermusafir, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka beberapa kemudahan, terutamanya dalam jihad mereka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yastawi al-qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid darari wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah wa kullan wa'adallahu al-husna wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Sadaqallahul azim. Sebelum kita terus insya-Allah, kepada sesiapa yang berada di line sekarang ni, tolong beri feedback sama ada suara okey ataupun tak okey. Insya-Allah, saya takut suara tak okey. Jadi ayat yang pertama ni iaitu ayat yang ke-95 pada pagi ni yang kita baca. Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kelebihan yang Allah Ta'ala nak berikan kepada orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah bahagikan di dalam ayat 95 ini bahawa orang-orang yang orang beriman ini, orang-orang Islam ini terbahagi kepada tiga golongan. Yang pertamanya orang-orang yang berjihad. Orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya orang-orang yang tidak pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya mereka ini berada di tempat mereka lah, iaitu berada di rumah dan sebagainya. Yang ketiganya ialah orang-orang yang ingin pergi tetapi mereka tidak mampu pergi kerana apa? Mereka ini ada keuzuran, iaitu sama ada mereka ini buta, sama ada mereka ini maknanya tak nampak, ataupun mereka ini sakit, ataupun mereka ini tua, ataupun mereka ini tidak mempunyai kelengkapan untuk pergi, ataupun tidak mempunyai kenderaan untuk pergi. Jadi kita ada sini tiga golongan. Ulama-ulama yang menceritakan tentang pembahagian ini, tiga ini adalah sebenarnya dia katakan bahawa tiga ini adalah untuk jihad yang mana ianya adalah fardu kifayah. Bukannya fardu ain, bukan fardu ain. Sebab jihad yang ada kadang-kadang boleh jadi fardu ain, kadang-kadang boleh jadi fardu kifayah. Jadi hukum yang membahagikan ini dalam ayat 95 pada hari ini adalah berkenaan dengan jihad yang fardu kifayah, bukan fardu ain. Itu nak tegaskanlah supaya clear sebagaimana yang disebutkan oleh ulama-ulama tafsir mengenai dengan ayat ini. Jadi apabila fardu kifayah ni artinya itu yang tak perlu semua pergi. Hukum pada masa itu ialah tak hukum dalam satu keadaan tertentu dalam sebuah negara Islam tu, makna tak semua orang pergi semua. Sebahagian cukup pergi. Tapi mereka ni kan terbahagi. Sekarang ni muka surat 94 insya-Allah ada yang bertanya tu muka surat 94. Jadi ada bila fardu kifayah maknanya ada orang pergi, ada orang tak pergi. Tapi ada orang nak pergi tapi tak boleh pergi.
Itu bagi pada tu. Tapi bila fardu ain, iaitu semua kena pergi. Iaitu fardu ain ni ada keadaan-keadaan dia dalam fiqh diceritakan, iaitu apabila contohnya apabila kumpulan yang pergi tu tidak dapat menyelesaikan perkara tersebut. Perkara tersebut. Jadi maknanya pada masa tu semua kena pergi. Sebagai contohnya apabila musuh telah masuk ke dalam negara Islam. Ulama-ulama sebut kan, bila musuh telah masuk ke dalam negara Islam, tak kiralah dalam bentuk apa kan, dalam bentuk fizikalnya masuk, dalam bentuk apa-apa saja, pada masa tu semua orang Islam kena berusaha. Kalau dalam keadaan sekarang ni mungkin ada orang bertanya kan, dalam suasana hari ni, adakah jihad ni fardu kifayah, fardu ain? Kalau ikutnya kita boleh timbangkan sendiri, kita boleh tengok sendiri kan apa yang sedang berlaku lah pada hari ini kan. Musuh tak masuk lagi dengan fizikalnya, tapi masuk dengan macam-macam cara kan, dengan media masanya, dengan media sosialnya dan sebagainya kan, dengan pengaruhnya, dengan merosakkan pemikiran umat Islam dan sebagainya. Jadi kita boleh timbangkan sendiri kan, adakah pada masa ni setiap orang kena berusaha sendiri mengikut kemudahan yang ada, dengan kepakaran yang mereka ada, dengan apa yang mereka boleh buat, apakah hukumnya, itu insya-Allah boleh timbangkan sendiri kan. Jadi kita nak cerita sekarang ni adalah hukum apabila fardu kifayah berlaku, iaitu sebagai contohnya ialah dalam peperangan Badar yang disebutkan, iaitu dalam peperangan Badar tak semua orang Islam tu keluar. Sebahagian orang Islam tu memang berada di Madinah, tapi Nabi memberi harridi, jadi memberi galakan kepada mereka ni, siapa nak keluar silakan keluar. Jadi inilah yang dimaksudkan di sini. Jadi terbahagi pada masa itu ada orang yang pergi yang mengikut Nabi SAW pada masa fardu kifayah, ada orang yang tak pergi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pun sebutlah, iaitu faddalallahu al-mujahidin, Allah Taala beri kelebihan kepada orang yang pergi ni. Maknanya walaupun hukumnya taklah haram, tetapi yang tak pergi dalam fardu kifayah, tapi orang yang pergi tetap juga mendapat kelebihan. Sebagaimana kita lah kan, kalau fardu kifayah ni macam kita, contoh biasa ialah kita, orang beri salam kepada kita, duduk dalam satu kumpulan, dalam satu kelas, duduk dalam satu majlis, orang bagi salam, lalu kita sebahagian jawab, sebahagian tak jawab. Jadi orang jawab tu dapat kelebihan daripada orang tak jawab, walau hukumnya adalah fardu kifayah kita panggil kan. Jadi di sini la yastawi, Allah Taala kata tak sama al-qaidun. Qaidun ni orang yang tak pergi, orang yang tak pergi berjihad semasa fardu kifayah tadi tu, minal mu'minina, daripada orang mukmin. Syaratnya of course lah mereka ni tak pergi, tapi mereka ni beriman. Kalau tak beriman tu cerita lain. Ghairu ulid darar. Allah Subhanahu Wa Taala kata sini, ayat ni turun ni, iaitu ghairu ulid darar ni, sebab ada seorang sahabat Nabi bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Masyhur kan. Kenapa? Kerana dia ni tak nampak, dia ni buta kan. Jadi maknanya dia kata kepada Rasulullah SAW, dia kata, aku nak pergi ya Rasulullah kan, aku nak pergi, tetapi aku la astati', dia kata. Sebab apa? Dia kata sebab aku ni buta. Jadi akhirnya dia kata lau astati' al jihad, dia kata la jahadtu, dia kata kalau aku ni mampu pergi berjihad, aku akan ikut ya Rasulullah. Lalu turun ayat ni, ghairu ulid darar, melainkan orang-orang yang mempunyai kemudaratan, mempunyai kesukaran, maka Allah Taala takkan dalam kategori yang kata rendah tak di martabat itu kan. Jadi Allah Taala kata wal mujahidun. Jadi tak sama, la yastawi al qaidun wal mujahidun, tak sama antara orang yang qaidun, dipanggil orang duduk, orang duduk ni arti orang tak pergilah, dengan orang-orang yang mujahidun fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Sebab bila pergi ni, bila pergi berjihad ni, maka maknanya dengan harta dan juga dengan anfus, dengan jiwa kan. Dengan jiwa tu dengan nyawa, maknanya dengan badan, dengan apa yang ada pada diri sendiri tu kan. Maknanya ada orang dengan harta saja, tapi ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut ni, iaitu sentiasa dengan harta dan badan dia, harta dan nyawa. Jadi artinya dua-dua Kemudian Allah Ta'ala kata faddala, Allah Ta'ala beri kelebihan al-mujahidin, Allah Ta'ala beri kelebihan kepada al-mujahidin bi amwalihim wa anfusihim, dengan syarat dua tadi tu, alal qaidin, ke atas orang-orang yang qaid, atas orang-orang, maknanya level mereka tak sama darajah, mereka ni ada kelebihan. Sebab mereka ni susah-susah kan, sebab mereka ni bersusah, maknanya membelanjakan harta mereka, membelanjakan bersedia untuk mati di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah mereka ni dapat darajah. Wa kullan wa'adallahu al-husna, Allah Taala kata cuma kedua-dua tu ada kebaikan dia, ada kebaikan. Bukanlah mereka ni baik, tapi maknanya taklah, maknanya orang-orang yang tidak berjihad tu, yang dalam fardu kifayah kita cerita, taklah orang berjihad, orang tak berjihad tu sebab mereka juga beriman. Jadi Allah Taala kata wa kullan wa'adallahu husna, kedua golongan ini
Allah Ta'ala janjikan untuk mereka ni memang ada al-husna. Husna itu maknanya syurga. Kemudian wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Tapi Allah Ta'ala ulang sekali lagi, faddala kan, kelebihan. Jadi kita nak ni kan lebih, benda yang lebih kan, pahala lebih. Kita semayang di saf depan, kita nak pahala lebih dan sebagainya. Jadi maknanya itu ialah Allah SWT beri galakan kepada kita kan, jangan cari yang kurang, kita cari yang lebih kan. Of course yang saya ulang sekali lagi, ini adalah untuk fardu kifayah. Kemudian darajatim minhu wa maghfiratan wa rahmah. Allah Ta'ala kata darajat tadi bukan darajat banyak kelebihan dia, darajat yang banyak kan, minhu, minallah, daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kemudian Allah Ta'ala nak beri maghfirah, keampunan. Kita tak nak lagi rahmah, Allah Ta'ala nak beri rahmah lagi kepada orang-orang yang mujahid tadi tu. Jadi Allah Ta'ala kata wa kana Allahu ghafurur rahima. Cuma Allah Ta'ala ni ghafur dan juga rahim kepada orang-orang yang tidak pergi berjihad dalam suasana yang mana ni, yang kita sebut fardu kifayah tadi. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Sekarang kita pergi kepada ayat ni, ayat yang ke-97 Ayat 97 ni menurut riwayatnya ada sekumpulan, ni yang masyhur sekumpulan para sahabat ni, orang yang dah Islam, tapi mereka bila Nabi SAW berhijrah ke Madinah, mereka ni tak hijrah, mereka stay di Mekah tu kan. Jadi bila mereka stay di Mekah, jadi bila berlaku peperangan Badar, mereka ni diheret daripada Mekah tu kan untuk pergi bersama-sama dengan gerombolan orang-orang kafir musyrik melawan dengan orang Islam. Jadi sekarang mereka melawan, mereka dalam sini tapi mereka ni Islam. Mereka taklah, of course lah, tidak melawan direct kan, tapi mereka ni menjadi peramai, menjadi penambah ramai kepada orang kafir ni. Itu yang pertama lah. Lalu dalam peperangan tu berlakulah panah sana kan, kena baling tombak. Lalu ada di kalangan mereka ni yang diheret datang ni, yang berada di sebelah kafir, orang kafir ni, mereka ni Islam. Lalu mereka ni terkena anak panah. Kalau kita sekarang kan kena tembak kan, peluru sesat dan sebagainya kan. Lalu mereka ni kena panah, ada mati. Jadi apakah hukum mereka, keadaan mereka ni? Allah Ta'ala sebut di sini kan, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Mereka ni Allah Ta'ala kata zalim diri mereka. Mereka ni menzalimi diri mereka sendiri kan. Qalu fima kuntum. Lalu dikatakan kepada mereka, dikatakan maknanya malaikat ni berkata kepada mereka. Menurut setengah tafsir kata qalu fima kuntum ni kan, malaikat bertanya kepada mereka, apa awak ni duduk di sini ni? Apa faedahnya awak duduk di sini di sebelah kufur ni? Sebelah tentera kufur ni, sedangkan kamu ni beriman. Qalu fima kuntum. Macam mana kamu ni? Qalu kunna mustad'afina fil ardi. Jadi bila ditanya, mereka kata, oh kami ni orang lemah, kata mustad'afin, kunna mustad'afina fil ardi. Kami tak boleh nak buat apa, kami dah lemah, kami macam itulah dia katakan, mustad'afina fil ardi. Fil ardi itu di Mekah maksud dia pada masa tu, untuk ayat, untuk yang sebab nuzul tu. Jadi qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Jadi Allah Ta'ala suruh kata kepada mereka ni, beritahu kepada mereka, ni mereka ni dah mati kan. Jadi maknanya ialah Allah Ta'ala ceritakan sini kan, nak gambarkan. Lalu dikatakan, bukan ke dunia ni luas? Qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Yang sempit, yang awak tu sibuk tinggal di Mekah tu kan. Mekah tu satu daripada dunia ni yang sangat besar kan. Dunia ni besar, kenapa awak sibuk tinggal di situ saja? Bukan ke dunia lain ni besar, keluar saja daripada situ, apa masalahnya? Ini cerita memang orang yang bukan diikat, bukan dipenjara lah kan maknanya orang boleh keluar, tapi adalah dia rasa susah lah, dia rasa gini macam-macam. Jadi Allah Ta'ala kata qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Jadi ini juga adalah untuk kita semua lah kan untuk kita semua pada hari ini sebenarnya kan. Ayat ni dikekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Al-Quran ini untuk menceritakan kepada kita bahawa orang yang kata tak boleh, bukan dunia ni luas ke? Kenapa yang awak ni sibuk nak duduk di situ juga tu kan? Kalau boleh keluarlah maknanya kan. Fatuhajiru fiha, berhijrahlah kamu, maknanya keluarlah daripada tempat tu kan. Berhijrahlah kamu daripada minal ardi kuffar tu. Tafsir jalan lain kata daripada dunia tempat kufar yang kamu tak boleh nak beramal dengan Islam. Ini kalau dunia pada hari ini maknanya ialah apa? Tempat yang mana kita nak beramal dengan Islam tak boleh. Kita nak keluar boleh, tapi kita nak duduk juga di situ, sedangkan tak boleh beramal dengan Islam di situ. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam. Tengok kan Allah Ta'ala bila sebut sini kan tempat duduk mereka dalam neraka jahannam. Bila Allah Ta'ala sebut sini maknanya apa? Ini amat dosa besar.
iaitu dosa besar bagi seorang yang tidak boleh beramal di satu tempat tu dengan ajaran Islam dan kemudian dia tak nak lari daripada situ. Sedangkan dia boleh lari. Dia boleh lari, kalau tak boleh lari itu cerita lain. Jadi dia boleh lari. Jadi samalah ni keadaan dia berlaku banyak orang Islam pada hari ini kan. Orang Islam di setengah-setengah tempat lah kan. Yang mana dia tak boleh, tapi dia tak boleh lari sebab apa? Dia sayang ini dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala kata fa'ulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Itulah dia adalah seburuk-buruk tempat kembali, iaitu neraka Jahannam. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala kata ini yang kita katakan bahawa ada pengecualian orang yang betul-betul yang tak boleh lari. Itu cerita lain. Cerita ini dimaafkan. Saya lupa nak sebut tadi satu hadis iaitu masalah orang yang berjihad, orang yang apa ni kan, iaitu tentang orang berjihad kadang-kadang, tentang orang uzur tadi. Lupa tadi saya nak sebut, iaitu ghairu ulid darari ni, iaitu kadang-kadang kita sebut bagi tiga tadi, ada orang nak pergi berjihad, ada orang nak pergi berjihad kan, tapi dia tak boleh kan, dia tak boleh. Jadi ada satu hadis Nabi yang saya teringat kan, iaitu Nabi SAW pernah sebut kan, ketika bersama-sama dengan para sahabat, ketika mereka ni berjalan kan, naik bukit, turun bukit dan sebagainya, naik lembah, turun lembah dan sebagainya kan, berjalan tu. Jadi ada satu hadis sebut, hadis ni sahih kan, iaitu dalam Riyadhus Salihin disebutkan hadis ni oleh Imam Nawawi. Dia bawa hadis ni berkenaan dengan niat. Nabi SAW ketika berjalan, Nabi SAW kata bahawa innahu bil madinati aqwaman. Nabi kata sesungguhnya inna bil madinati aqwaman, di Madinah sana, ini dah berjalan jauh ni kan bersama dengan sahabat-sahabat ni. Nabi kata di Madinah sana tu ada satu kumpulan orang-orang yang mana kamu tak naik bukit, kamu tak turun bukit, kamu tak naik wadi, kamu turun wadi, kamu berjalan je, jalan kamu susah senang semua kan, mereka pun dapat pahala sama seperti kamu, Nabi kata. Jadi sahabat bertanya, siapa mereka tu ya Rasulullah? Jadi Nabi SAW menjawab, mereka itu ialah orang-orang yang nak ikut kita, mereka ni ingin nak ikut kita bersama-sama, tetapi habasahum al-maut, habasahum al-uz, Nabi kata. Mereka ni ialah dikurung, ditahan oleh keuzuran. Mereka tak dapat ikut kita kenapa? Kerana ada uzur. Jadi maknanya seseorang yang ada uzur dan dia tu berniat untuk bersama buat kerja Islam, tapi dia tak boleh kerana apa? Ada uzur dia, dan dia buat sekadar dia mampu. Mungkin tak boleh dengan anfus, tak boleh dengan amwal, dengan harta dan juga dengan jiwa dia, tapi dia ada niat, dia ada kesungguhan, dia buat sekadar dia boleh mampu, walaupun tak boleh ikut, dia akan dapat pahala tu, insya-Allah kan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis itu. Okey, kita kembali kepada ayat, minta maaf ayat 98. Ayat 98 ni sekarang ni pengecualian. Pengecualian ni, ini apa kan? Allah Taala sebut tadi kan. Kita sebut tadi cerita orang mati. Orang yang terpaksa berada, yang tak musafir, berada di satu tempat. Jadi tiba-tiba dia ni tak lari, tak berhijrah, tak tinggal ke tempat tu, dia adalah dosa besar. Sebagaimana disebutkan dalam ini. Sebab bila Allah Ta'ala sebutkan pasal neraka, balasan neraka dan sebagainya, itu maknanya tanda bahawa perkara itu adalah dosa besar. Sekarang Allah Ta'ala beri pengecualian kan. Bagaimana orang-orang yang dimaafkan, iaitu illal mustadafin minar rijal wan nisa wal wildan. Sama ada dia lelaki ke, sama ada dia perempuan ke, sama ada dia kanak-kanak ke, wildan kanak-kanak. Jadi semua tu yang apa? La yastati'una hilatan. Yang mereka tu dalam tafsir kata allazina la yastati'un. Iaitu tiga golongan tadi tu, tak kira lah kan maknanya dia ni jantina, dia ni umur berapa kan, tapi dia tak mampu nak lari. Itu Allah Ta'ala panggil dia mustadaf. Orang-orang yang didaifkan, dilemahkan, maknanya dikuasai, dikongkong. Mereka ni la yastatina hilah. Allah Ta'ala kata la yastati'una hilah. Hilah tu bahasa Melayu hilah kan, tapi bahasa Arab hilah sini maknanya diberikan oleh ulama ialah quwwah wa nafaqah. Dalam tafsir jalan lain disebut dua, iaitu quwwah wa nafaqah, maknanya tak ada kekuatan dan juga tak ada perbelanjaan. Dia tak boleh mampu, maknanya mungkin dia kena kurung, dia kena ikat, dia kena penjara, dan tak ada nafkah, mungkin tak ada harta, tak ada duit, nak lari tak boleh. Kalau sekarang ni kan, pasport tak boleh, nak beli pasport tak lepas, nak minta pasport tak lepas, sebab nak lari pun tak boleh kan, kena sempadan dijaga, contohlah kan. Jadi orang yang macam tu, Allah Ta'ala kata mustadafin, dia tu la yastati'una hilah wala yahtaduna sabila, dan dia tu la yahtaduna sabila maknanya dia tidak mempunyai jalan, tak mempunyai jalan, maka mana nak berhijrah? Sabila itu sebenarnya jalan, cara untuk berhijrah tak boleh, tertutup depan dia kan. Jadi orang macam tu Allah Ta'ala kata dia dimaafkan.
dimaafkan daripada hukum yang tadi tu, yang dosa besar tadi tu. Kemudian faulaika asallahu an ya'fu anhum. Allah Taala kata mereka ini asallahu an ya'fu anhum. Moga-moga Allah Taala maafkan mereka. Wa kana Allahu afuwan ghafura. Allah ini Maha pengampun, Maha pemberi maaf, Maha ghafur, Maafu, sangat-sangat memberi maaf. Jadi Allah orang macam ni, Allah Taala makna clear lah, dia dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau betul-betul dia tak mampu. Sekarang Allah Subhanahu Wa Taala sebut lagi kan, lepas tu sebutkan, galakkan kepada kita semua supaya berhijrah, kepada orang-orang yang terseksa, orang-orang yang tak boleh hijrah ni. Allah Ta'ala sebut kat sini kan, tengok kat sini, wa man yuhajir fi sabilillah. Kadang-kadang orang tak berhijrah ni, dia rasa macam kenapa dia tak berhijrah? Kerana dia sayang harta dia ke, dia sayang lah, macam-macam sayang kan. Jadi Allah Ta'ala sebut kat sini kan, galakkan. Allah Ta'ala sebut ni, wa man yuhajir fi sabilillah, siapa-siapa yang berhijrah jalan Allah. Nak galakkan lagi ni, Allah Ta'ala kata yajid fil ardi muraghaman kathirah wasa'ah. Dua, Allah Ta'ala kata siapa yang berhijrah fi sabilillah, dia akan dapati di atas dunia ni mugharaman ni muhajaran. Dalam tafsir kata muhajaran maknanya tempat hijrah, tempat pergi yang banyak. Kalau kita hari ini kan, Masya Allah kan, lagilah banyak kan, dengan kemudahan internetnya boleh tahu kan, dengan kemudahan ininya, dengan kemudahan pengangkutannya, maknanya banyak sangat. Jadi Allah kata siapa yang nak berhijrah tu, kalau dulu susah kan, pada pasir semua kan, sekarang ni kan muraghaman kathirah, sangat banyak tempat hijrah. Kemudian wasa'ah, sa'ah ni makna harta, rezeki makna dia. Jadi Allah Ta'ala jangan takut pada rezeki. Nak tinggalkan satu tempat, ni tempat saya ceritakan, iaitu orang yang tak boleh beramal di situ kan, tak nak beramal dengan Islam kan. Kalau kita boleh beramal dengan Islam, tak ada masalah, itu tak ada cerita lain. Ni cerita tu. Tapi cerita jihad tadi lain jangan kaitan. Yang jihad tadi tu mesti kena berjihad di mana-mana saja berada, di negeri barat ke, di negeri timur ke, di negeri apa-apa pun yang mana itu jihad mesti dilaksanakan. Tapi cerita pasal ni hijrah pula ni kan. Jadi cerita hijrah ni Allah Ta'ala kata kadang-kadang ada orang takut kerana apa, dia kata tak tahu nak pergi ke mana dah. Allah Ta'ala kata muraghaman kathirah. Lepas tu ada orang kata, dia kata nanti kan nak cari duit macam mana, nak cari makan macam, Allah kata wasa'ah, banyak. Dia kata Allah Ta'ala kata banyak kan. Kemudian wa man yakhrut min baitihi, kemudian Allah Ta'ala bagi jaminan yang indah di sini kan cerita. Tengok Allah Ta'ala ceritakan, sesiapa yang keluar min baitihi, daripada rumahnya, muhajiran, dalam keadaan dia nak berhijrah ila Allah wa rasulihi, sebagai contohnya dia keluar, kemudian summa yudrikuhul maut, kemudian tiba-tiba dia pun mati. Ada orang kan, dia naik kapal, naik bot kadang-kadang kan, maknanya dia mesti pastikanlah selamat kan, tapi tiba-tiba berlakulah apa-apa yang tidak ini kan, dia ni mati tertembak ke, mati lemas ke, mati sakit ke, tengah jalan on the way tu kan, dia nak berhijrah tu, Allah Ta'ala kata summa yudrikuhul maut, kemudian dia mati di tengah jalan tu kan, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Allah Ta'ala kata faqad waqa'a tu sabata, maksud dia pastilah pahala dia akan dapat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masya Allah kan, cerita ni sebenarnya berlaku kerana ada seorang tu sahabat yang telah nak berhijrah ke Madinah. Pada masa tu kan, hijrah ke Madinah ni adalah satu kemestian. Sebab apa? Maknanya siapa-siapa yang masuk Islam sepatutnya berhijrah ke Madinah kalau tak ada masalah. Sebab itulah kita tengokkan daripada Bani Daus, daripada Yaman datang, daripada Bani ni datang. Sebab apa? Supaya meramaikan orang Islam di Madinah tu, supaya maknanya musuh nampak ramai. Kalau lah berselerok kan, seorang di sini, seorang di kampung, seorang dalam hutan, seorang dalam pada pasir sana, satu kumpulan, jadi tak berkumpul, jadi macam mana nak nampak kekuatan kan. Jadi mereka ni pun berkumpul, datang semua hijrah kan, berkumpul di Madinah tu, membina kekuatan. Selepas daripada kekuatan Islam tu dah besar, tak ada masalah lah kan, bila Islam tu dah zaman Abu Bakar, jadi adalah sahabat mula start pergi ke Ibnu Mas'ud pergi ke Iraq, ada yang pergi ke Mesir, ada yang pergi ke Syam. Tu selepas daripada Islam tu dah kuat, tak perlu berkumpul lagi. Tapi pada zaman Nabi SAW tu mesti berada di situ. Sebab apa? Jadi sebab tu datangnya hijrah ni. Jadi ada di kalangan mereka tu salah seorang daripada mereka tu yang bernama Damrah bin Jundub, nama dia Damrah bin Jundub. Dia nak berhijrah ke Madinah, tiba-tiba on the way mati. Jadi Allah Subhanahu Taala sebut sini kan, Allah Taala sebut sini faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, sabata ajruhu 'ala Allah. Allah Taala pasti akan beri pahala
hijrah tu kepada dia walaupun dia tak sampai. Jadi Allah Ta'ala kata, kenapa? Kerana hijrah itu kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa kana Allahu ghafuran rahima. Allah Ta'ala maha ghafur. Berapa kali dia ulang kan? Allah Ta'ala ulang ini. Ghafur, afuwan, ghafur kan? Allah Ta'ala memaafkan. Maknanya Allah Ta'ala ni tahu niat kita kan? Kita ni betul-betul nak ataupun tak. Kalau kita buat betul-betul ikhlas kerana Allah ataupun tidak. Jadi Allah tak tahu apa yang ada dalam hati kita. Jadi kalaulah kita ni nak tiba-tiba ni tak sampai, tak kesampaian, Allah Ta'ala tak apa. Yang dapat pahalanya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian ayat yang terakhir hari ini iaitu ayat 101 ialah ayat tentang qasar solat. Qasar solat, memandekkan sembahyang, iaitu mengurangkan daripada 4 rakaat jadi 2. Jadi Allah SWT sebut sini, wa iza darabtum fil ardi, bila kamu darabtum fil ardi, kamu pukul di atas muka bumi, artinya kamu bermusafir. Pukul atas bumi sebab apa? Sebab orang berjalan tu kan, dia bermusafir tu maknanya dia pijak seolah-olah macam pukul bumi tu. Jadi sebab tu dalam bahasa Arab dipanggil darabtum, kamu pukul di atas muka bumi, iaitu bila kamu ni berjalan di atas muka bumi, kamu bermusafir, artinya falaisa alaikum junahun, tidak mengapa an taqsuru minas solah, kamu nak mengqasarkan solat kamu nak berpendekkan solat kamu daripada 4 menjadi 2, boleh. Jadi ini clear qasar ni memang clear ada dalam Quran. Ya, sembahyang jamak itu tak ada sebut dalam Quran. Jamak ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tentang qasar sembahyang ni Allah Subhanahu Taala sebut sini, yang pertamanya, kamu ni bila darabtum fil ardi, kemana tu? Falaisa alaikum junahun, tidak mengapa. Jadi sebab itulah ulama-ulama mazhab kita Syafi'i mengatakan bahawa hukumnya adalah diharuskan, ialah rukhsah, bukannya wajib. Kenapa Allah Taala kata falaisa alaikum junah? Falaisa maknanya di sini apa? Tidak mengapa. Kalau tidak mengapa maknanya boleh nak buat, boleh tak nak buat, itu maksudnya. Jadi orang nak buat terpulang pada dia, orang tak nak buat sudah, tak ada paksa, tak ada wajib, tak ada apa kan, tapi diharuskan. Itu falaisa alaikum junahun. Kemudian antaksuru minas solah, kamu qasarkan solat kamu, in khiftum an yaftinakumul lazina kafaru. Jika sekiranya, ada sebut sini, jika sekiranya kamu takut orang-orang kafir itu mengenakan satu benda yang menyakitkan kamu. Jadi dalam ayat ni seolah-olahnya kita nampak bila kita baca, iaitu kalau kita takut orang kafir menyakiti kita, maka barulah kita boleh mengqasarkan solat. Kalau tak rasa takut tu, maka tak boleh qasarkan solat. Seolah-olahnya macam itulah. Tapi ulama-ulama kata perkara ni, iaitu masalah ditakuti tak takut ni, ialah itu nama dia la mafhuma lahu, iaitu maknanya tak boleh digunakan untuk membawa maksud. Tapi maksud Allah Ta'ala sebut perkara ni akan biasanya, bukan mesti maknanya kalau takut barulah boleh qasar, kalau tak boleh qasar, kalau tak takut apa-apa tak boleh qasar, bukan maksud macam tu. Jadi memang kita dah sepakat, ulama kata apabila kita musafir saja memang boleh, bila cukup marhalahnya kan, iaitu 2 marhalah sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina, Allah Ta'ala tegaskan bahawa orang kafir ni adalah merupakan musuh kamu yang jelas. Jadi dalam keadaan cerita pasal qasar sembahyang pun Allah Ta'ala sebutkan bahawa sebenarnya orang-orang kafir adalah musuh kita, jaga-jaga kan. Jadi tengok kan, Allah ingatkan kita selalu tu kan, bukan maknanya kan, even tengok kan cerita dalam masalah fiqh pun kan Allah Ta'ala ceritakan, ingat orang kafir adalah musuh kamu, ingat Allah Ta'ala musuh kamu yang jelas, ingat innal kafirin kanu lakum aduwwan mubina. Jadi moga-moga kita faham bahawa siapakah musuh kita, bukan musuh kita kan. Janganlah kita sama-sama kita bergaduh tapi kita meninggalkan bersama-sama dengan musuh Islam. Wal'iyazubillah. Setakat saja insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.